Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, ya, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga, ya. Jadi kembali kita hari ini dan sebenarnya saya hendak beralih ke tajuk lain, ya. Tetapi ada kenyataan terkini yang telah dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Azam Baki, Tan Sri Azam Baki. Jadi tujuan saya membuat live hari ini adalah untuk apa orang kata, untuk memberi ulasan saya, ya, berhubung dengan kenyataan terkini Azam Baki. So kalau saudara-saudari masih tak maklum, jadi Azam Baki ada membuat satu kenyataan baru hari ini, dan itulah yang ingin saya ulaskan menerusi sidang live ini. Ya, jadi kepada anda semua, pastikan anda share ramai-ramai, ya, share ramai-ramai sebab sebelum kita ke tajuk, ya, saya nak beritahu bahawa ada usaha sekarang untuk membuat sekatan-sekatan tertentu kepada mereka yang sama ada bercakap kebenaran berhubung kerajaan, ya, ataupun mengkritik kerajaan. Memang ada berlaku banyak sekatan atas sebab-sebab yang aneh, ya, atas sebab-sebab yang aneh. So itulah saya nak beritahu. Jadi share ramai-ramai, dan jika ada gangguan siaran yang banyak kali dah berlaku, jadi jangan ke mana-mana, saya akan refresh, saya akan ulang siaran. Dan sebelum kita teruskan juga, jangan lupa bersama saya Khamis ni, ya, esok lah, di YouTube Regi J. C. Ritaudin pukul 10, di mana saya akan bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah membincangkan isu Azam Baki ini dan juga kenyataan Abu Zahar yang mungkin telah disalah tafsir oleh setengah pihak dalam sesi auta versus fakta, mana satu fakta, mana satu auta, ya. Jadi esok malam pukul 10 di YouTube Regi J. C. Ritaudin. Jadi saya mulakan, ya. Kenyataan hari ini, ya, oleh Azam Baki adalah pelik. Mengapa saya katakan pelik? Saya tak nak masuk panjang lebar apa yang telah dikatakan oleh Azam Baki. Jadi cuma saya nak nyatakan di sini bahawa Azam Baki telah memberitahu dua perkara utama. Nombor satu, beliau tidak akan letak jawatan walaupun ada desakan untuk beliau berbuat demikian, dan beliau tidak akan mengendahkan desakan-desakan ini. Dan yang kedua ialah hanya yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua SPRM. Jadi ini dua kenyataan utama. Dan di dalam dua kenyataan ini, dalam memberi sebab, ya, adalah dalam memberi sebab, ya, mengapa beliau tidak akan letak jawatan. Sebenarnya tak ada sebab. Tak ada sebab. Dia kata akan sampai satu masa di mana semua orang akan tahu kebenarannya. Okey. Dan kemudian beliau menambah, bukan tugas dia untuk memberi penjelasan, ya, di media sebab dia bukan ahli politik. Tang mana aneh, ya, Abdul Aziz. Tang mana aneh, saya akan ceritakan lah. Tunggu. Dan jika ada soalan, tunggu, saya akan beri isyarat, ya. Jadi yang anehnya adalah beliau kata beliau bukan orang politik, jadi beliau tidak perlu buat sidang media dan adakan penjelasan. Tetapi nombor satu, apa yang telah dia buat hari ini menerusi kenyataan adalah satu kenyataan, penjelasan, walaupun tidak diberikan, tidak menjawab soalan yang telah diajukan, tidak menjawab desakan atau tidak mengendahkan desakan yang telah diajukan kepadanya untuk letak jawatan. Tetapi ini adalah satu bentuk penjelasan dari diri dia. Jadi jika benar beliau berada bukannya ahli politik seperti didakwa, tak payah buat kenyataan langsung, tak payah buat penjelasan langsung. Kedua, Azam Baki telah terlibat dalam satu sidang media khas yang dibuat lebih dari seminggu lepas pada hari Rabu, di mana di sana beliau telah menjelaskan, ya, dakwaan terhadapnya, dan dalam penjelasan itu secara tidak langsung beliau telah membuktikan bahawa beliau telah melanggar Akta Sekuriti Perindustrian, ya, dan mungkin juga telah melanggar Akta SPRM,
ya, dan juga tata cara panduan tata cara pemilikan saham oleh seorang penjawat awam. Dan perkara ni walaupun telah dibangkitkan oleh saya, walaupun telah dibangkitkan oleh beberapa peguam dan beberapa pihak lain dengan fakta-fakta, dengan penjelasan yang teliti dan tertib berdasarkan penjelasan Azam Baki, sehingga hari ini tidak berani atau tidak pernah disangkal oleh mana-mana pihak, sama ada Azam Baki atau SPRM ataupun mana-mana pihak yang menyokong Azam Baki. Jadi mereka beralih ke isu lain, cuma setakat menyatakan sokongan terhadap Azam Baki, cuma menyatakan Azam Baki tidak perlu letak jawatan dan sebagainya, tanpa menjawab penjelasan, pemerincian, penghujahan fakta-fakta yang menunjukkan Azam Baki wajib disiasat dan mungkin telah melanggar beberapa akta. Ya. Dan apa pun, Azam Baki mengadakan sidang media tu yang lepas tu untuk memberi penjelasan yang bercanggah dengan kenyataannya bahawa dia bukan ahli politik dan tidak harus menjawab, memberi penjelasan. Malah 3 pegawai dari SPRM telah mengeluarkan kenyataan bersama untuk menyokong Azam Baki. Cara mereka melakukan demikian adalah mirip ahli politik dan parti politik. So ini sekali lagi memakan diri Azam Baki kerana dia mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan tindak tanduk dia sendiri, yang telah mengeluarkan satu kenyataan media yang secara tidak langsung mengaku dia telah melakukan satu kesalahan, walaupun dia tidak sebut dia lakukan satu kesalahan, tetapi apa yang disebutnya itu bercanggah dengan akta tertentu. Ya. Jadi itu saya rasa Azam Baki ni dalam keadaan terdesak lah, atau pihak yang menasihatinya tidak begitu bijak, ya. Kalau benar Azam Baki tidak bersalah, tak payah buat kenyataan seperti mana yang beliau sendiri kata, saya tidak akan beri penjelasan. Tetapi sidang itu adalah sendirinya satu bentuk penjelasan bahawa dia tidak ingin beri penjelasan, dan bercanggah dengan sidang sebelumnya yang merupakan penjelasan menjawab kritikan orang ramai. Jadi tidak ada satu apa fakta yang telah diketengahkan oleh semua pihak, yang saya akan ketengahkan sekali lagi lepas ini, yang telah disangkal oleh mana-mana pihak dari SPRM, mana-mana pihak dari kerajaan, yang menunjukkan bahawa ada usaha politik, ada motif politik orang-orang yang tak Azam Baki letak jawatan. Tak ada sebarang hujah yang diketengahkan oleh mana-mana pihak yang boleh meyakinkan bahawa orang yang sedang mendesak Azam Baki untuk letak jawatan ni berniat jahat. Malah keengganan kerajaan, keengganan ramai pihak untuk menjawab fakta-fakta yang telah diketengahkan menjurus kepada kesimpulan bahawa ada usaha melindungi Azam Baki. Dan ini jelas apabila Ismail Sabri mengeluarkan kenyataan yang saya rasa dangkal, kerana dia kata SPRM ada mekanisme sendiri untuk menyiasat Azam Baki. Pertama, kat situ pun ada masalah. Takkan SPRM nak siasat SPRM? Ya? Dan takkan dalam pada SPRM siasat SPRM, Azam Baki dibiarkan terus sebagai ketua SPRM. Mana-mana di dunia, mana-mana peguam dapat memberitahu bahawa ini bukanlah tata cara siasatan sebenar. Jika orang yang disiasat adalah ketua SPRM, maka pertama amat pelik bila agensi itu yang melakukan siasatan dalaman tanpa ada badan bebas yang melakukan siasatan. Yang kedua, lebih pelik lagi, dalam pada agensi itu dibenarkan membuat siasatan dalaman tanpa badan bebas dari luar, ketua SPRM yang dituduh, yang disyaki melakukan kesalahan dibiar menerajui SPRM. Macam mana siasatan nak telus? Macam mana siasatan nak bebas? Ya. Yang ketiga, Ismail Sabri beritahu LPPR boleh melakukan siasatan, sedangkan LPPR tidak ada hak untuk lakukan siasatan. Ya. Jadi kenyataan-kenyataan pelik, dangkal yang telah dikeluarkan hanya meyakinkan orang bahawa ada sesuatu tak kena, dan kenyataan terkini Azam Baki lebih meyakinkan orang bahawa beliau sebenarnya tidak ada apa-apa untuk dikatakan
Ya, selepas dia buat sidang media, banyak fakta telah diketengahkan yang menunjukkan dia telah melakukan satu kesalahan atau mungkin telah melakukan satu kesalahan yang wajib disiasat oleh badan bebas. Jadi dia buat kenyataan bahawa dia tidak perlu buat kenyataan, walhal dia pernah buat kenyataan untuk cuba menjelaskan tapi jerat diri. Ini maknanya dia telah jerat diri sekali lagi. Dan lebih menyedihkan, dia membuat kenyataan bongkak, saya tak akan letak jawatan, hanya Agong boleh singkirkan saya. Azam Baki tak payah buat satu kenyataan untuk menjelaskan apa yang semua orang tahu. Satu Malaysia tahu, menurut Agong sahaja boleh menyingkirkannya. Ya. Tapi apa yang orang nak ialah Azam Baki mengaku bahawa apa yang harus dilakukannya supaya siasatan telus dapat dijalankan, ya, supaya keadilan dapat ditegakkan, adalah letak jawatan. Ya. So, jadi saya dah perincikan sebelum ni. Ya. Azam Baki sebenarnya dari sudut Akta SPRM Seksyen 25-24 telah melakukan atau wajib disiasat kerana mana-mana pegawai yang berjawatan ni, jika dia menerima suapan dalam pada atau menerima satu manfaat pada diri dia dalam pada disebabkan jawatan dia tu, jadi perlu disiasat. Memandangkan Azam Baki memegang jawatan yang penting dalam SPRM pada ketika saham berjuta-juta ringgit tu diperolehi, maka boleh timbul syak bahawa kedudukannya telah mempengaruhi urusan jual beli saham tu, yang mungkin dilakukan dengan pengetahuan bahawa saham ni akan memberi satu keuntungan tertentu kepada Azam Baki yang mungkin boleh ditafsir sebagai satu bentuk suapan. Jadi benda ni wajib disiasat. Okey. Kalau tidak, saya dah beritahu, kalau sekadar buat sidang media dan beri penjelasan macam ni, jadi Lim Guan Eng dulu pun buatlah sidang media, beri penjelasan, kemudian semua orang kata puas hati, kemudian tak payahlah siasat. Ya, macam tu penjenayah semua akan melakukan jenayah dan terlepas. Okey. Kemudian dari sudut Akta Security, apabila Azam Baki membuat sidang media dan memberitahu adik dia guna akaun trading dia untuk pembelian saham tu, itu sudah melanggar dua akta. Kemudian dari sudut pemilikan saham dan pengisytiharan harta, sudah melanggar, ya, apa yang seharusnya, ya, iaitu tidak boleh melebihi 100,000 dan sebagainya yang telah saya jelaskan dalam live-live lepas yang anda boleh rujuk lah, saya tak nak ulang. Jadi semua ni perlu disiasat. Tetapi Azam Baki buat sidang media dengan bongkak, dia kata akan sampai satu masa baru semua akan tahu kebenaran. Jadi apakah Azam Baki sedang beritahu semua pihak penyiasat perlu percaya kepada dia dan hentikan sebarang usaha untuk siasat, tunggu dia satu masa hadapan untuk buat kenyataan? Kalau macam tu, kita nak tanya dari sudut perundangan, siapa dia Azam Baki yang boleh menuntut begitu? Esok siapa-siapa lakukan jenayah, tunggu, tak payah sekarang, saya tak payah letak jawatan, satu masa nanti saya akan dedahkan, kita akan tahu kebenaran. Jadi semua orang tunggu, tak payah nak tubuhkan Suruhanjaya Siasatan Bebas. Maknanya, adakah Azam Baki begitu berkuasa, begitu penting, sehingga atas tak ada orang yang berani suruh dia letak jawatan yang seharusnya dilakukan, dan semua orang kena dengar cakap dia, tunggu sehingga satu masa di mana perkara semua orang akan tahu kebenaran, walhal kebenarannya telah didedahkan oleh Azam Baki, iaitu adik dia telah guna akaun trading dia untuk beli saham. Dan sehingga hari ini semua fakta yang telah diketengahkan, orang pembangkang semua ni rajin mengetengahkan fakta. Belah sana tak ada orang mengetengahkan fakta atau berani menyangkal fakta ni, cuma berpegang kepada propaganda. Ini semua adalah mereka berniat jahat. Mereka nak stabilkan kerajaan. Mereka ni, mereka itu. Jadi Azam Baki tak perlu letak jawatan. Itu sahaja penjelasan dia. Ya. Jadi Azam Baki secara langsung telah mendedahkan satu kesalahan. Sekarang dia kata orang akan tahu kebenaran. Kalau dulu dia boleh buat sidang media untuk menjelaskan bahawa adik dia dah beli dan secara tidak langsung
mendedahkan satu kesalahan, mengapa sekarang nak tunggu sehingga satu masa di mana semua orang akan tahu kebenaran? Kebenaran apa lagi? Kalau ada, dedah sekarang. Dan adakah kerajaan akan takut untuk mengambil tindakan menyiasat Azam Baki secara bebas? Ya, semata-mata sebab kenyataan dia tunggu sehingga satu masa. Ya, who is he? Itulah yang ingin saya jelaskan. Jadi, jika anda akan ada soalan, anda boleh bertanya sekarang, minta share ramai-ramai jika anda setuju dengan fakta yang telah saya ketengahkan dengan hujah-hujah saya. Ya, anda boleh bertanya ya sekarang. Jika tak ada soalan, tak apa. Terima kasih bagi yang kirim salam. Jadi Aziz Abdul Aziz, saya dah jelaskan apa yang saya maksudkan yang aneh. Jadi itulah penjelasan saya. Okey, terbaik Ahmad Tamizi, terima kasih. Jadi ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan yang bagus, kalau ada apa-apa lagi yang tak faham, boleh bertanya, minta semua share ramai-ramai, dan sebentar lagi saya akan letakkan link-link berkaitan di ruang tajuk. Jadi pastikan anda rujuk link-link berkenaan, dan bersama saya esok dengan Muhammad Hanif Katri Abdullah, di mana kita akan memperincikan isu Azam Baki dan juga kenyataan Abu Zahar dari sudut perundangan esok di YouTube Regi JC Ritaudin. Okey. Jadi menteri-menteri yang lain pun ada ambil rasuah. AB tu takut dengan Azam Baki. Okey, ada timbul syak, ada ketakutan sebab cara kerajaan tidak mampu menangkis, tidak mampu menjelaskan fakta-fakta yang telah ditimbulkan, termasuk oleh saya. Hanya dikeluarkan kenyataan-kenyataan orang berniat jahat, orang ni apa tu, tak ada langsung. Jadi rakyat makin marah, ya. Dan kemudian mereka yang mengkritik kerajaan dikenakan pelbagai jenis gangguan, ya, dari sudut media sosial dan sebagainya. Tetapi apa orang nak tahu adalah mengapa Azam Baki boleh keluar satu kenyataan yang bongkak. Dia kata tunggu, ya, semua orang akan tahu kebenaran. Siapa dia? Takkan siasatan nak tunggu? Dan dulu dia telah mengambil inisiatif untuk membongkarkan kebenaran yang seterusnya menunjukkan dia telah lakukan kesalahan. Jadi selepas itu orang dah ketengahkan banyak fakta yang menunjukkan dia telah melakukan satu kesalahan berdasarkan kenyataan dia dulu. Jadi jika dia tak setuju, nak tunggu apa lagi? Kalau dah lah buat kenyataan khas, buatlah kenyataan untuk menjelaskan mengapa beliau masih bertegas beliau tidak bersalah. Ya, ini dia kata tak, bukan tugas dia untuk membuat kenyataan sebab dia bukan ahli politik. Habis yang dulu tu buat kenyataan pencerahan tu apa? Yang 3 pegawai SPRM yang keluar kenyataan seperti ahli politik itu apa? Ya. Sekurang-kurangnya lah Azam Baki kena hormat cara Abu Zahar. Ada orang kritikal terhadap Abu Zahar. Saya pun telah diberikan versi kedua. Mungkin Abu Zahar telah disalah tafsir, kenyataan dia telah disalah tafsir. Tetapi apa pun, Abu Zahar mengambil inisiatif untuk menjawab segala dakwaan terhadap dia. Itu kena hormat, kena tabik lah. Jadi Azam Baki fikir-fikirkanlah. Ya. Ahmad Tamizi, apa tindakan YDPA pula? Jadi sekarang saya rasa ramai harap YDPA akan meneliti kes ini dan memaksa satu siasatan. Kalau mereka tak nak buat Suruhanjaya siasatan bebas atau khas, maka buatlah Suruhanjaya siasatan diraja atau RCI. Ya, itu Agong ada hak untuk memulakannya walaupun tidak dinasihati oleh PM. Ya. Dan seterusnya undurkanlah Azam Baki, rehatkanlah Azam Baki supaya benda ni boleh disiasat dengan telus, dengan bebas. Ya. So jangan kerajaan keluar kenyataan yang tidak masuk akal, kemudian pegang pada kenyataan itu, rakyat tertanya-tanya, rakyat marah. Mereka terus menuding jari orang yang mengkritik Azam Baki ni adalah jahat, berniat jahat. Jangan buat begitu. Khususnya Taqiyuddin yang beritahu orang semua berniat jahat dan sebagainya. Jangan. Benda ni tidak akan membantu anda semua. Ia akan memudaratkan lagi politik negara. Jadi itulah
Ya, saya difahamkan ada pihak-pihak yang nak merayu kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya alu-alukan. Ya. Ahmad Tamizi lagi, Azam Baki ini saki baki orang Najib. Saya tak boleh nyatakan benda tu dengan jelas ataupun secara berfakta, tetapi pada tanggapan saya itulah hakikatnya. Ini hanya tanggapan saya berdasarkan kenyataan-kenyataan pelik sebelum ni, dulu-dulu yang telah dikeluarkan oleh Azam Baki, ya. So saya tak nak masuklah secara terperinci, tetapi syak tu adalah, ya. Mustafa Mus, sewajarnya Azam Baki bercuti dengan rela hati memberi laluan kepada siasatan bebas. Itu yang saya nyatakan. Dan apa yang saya lebih pelik ialah kenyataan PH, atau lebih spesifiknya Anwar Ibrahim. Tiba-tiba seorang fokus juga ke isu rasuah lain, seolah-olah cuba mengalihkan perhatian orang daripada isu ini. Dan Anwar mengkritik, menghentam dan sebagainya. Saya nak tanya Anwar lah yang beri nyawa menerusi MOU, yang sehingga hari ini semua orang tertanya-tanya apa yang Anwar tengah buat, apa yang PH tengah buat. Adakah kerana ada pendanaan yang diberikan 2-3 juta tu kepada setiap MP tu, itulah yang menyebabkan Anwar dan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan terus mengekalkan MOU tu, ya, walaupun dah kena belasah di Melaka dan Sarawak dan dulu pun di Sabah sebelum MOU, ya. Adakah sebab Anwar diberi taraf menteri, Anwar nak kekalkan MOU? Kalau dah lah kritik habis kerajaan ni gagal, mengapa beri nyawa? Kononnya dulu tak nak pilihan raya, tak nak kerajaan dinyastabilkan sebab COVID, jadi kita tanda tangan MOU. Walhal dalam pada tu yang bersubahat menyastabilkan kerajaan Melaka sehingga tercetus PRN Melaka adalah Anwar, ya. Dan kemudian yang beria-ia nak masuk bertanding di Melaka adalah Anwar dan kuncu-kuncu dia dari PH. Jadi kalau dah macam tu, buat apa ada MOU? Tak masuk akal. Itulah sebabnya semakin lama, ya, Anwar dan kuncu-kuncu dia bersama kerajaan ni, bila kerajaan ni makin gagal, orang akan cap Anwar dan PH sebagai makin gagal, sebagai proksi kepada BN, ya. Itulah yang menjelaskan keputusan-keputusan pilihan raya di Sarawak dan Melaka, ya. Dan sekarang benda tu tak boleh diubati, lagi lama lagi teruk, ya. So tak faham Anwar ni. Dia fikir helah-helah dia ni boleh mengaburi mata rakyat. Kalau nak tahu takat mana kaburnya mata rakyat, lihat keputusan Melaka dan Sarawak saja, anda tahu rakyat dah matang, ya. Apa pendapat tuan tentang memorandum SPRM sokongan kepada Azam Baki? Pendapat saya, Mustafa Mus, adalah mereka berlagak seperti parti politik. Sepatutnya jika nak sokong, ya, mereka menjawab dakwaan-dakwaan secara berfakta, kerana dakwaan-dakwaan telah dilemparkan kepada Azam Baki secara berfakta oleh peguam, oleh ahli-ahli politik dari pembangkang, berfakta, penuh berfakta. Balasan semua orang adalah setakat sokong, adalah setakat orang yang ni berniat jahat, semuanya berupa propaganda. Jadi SPRM telah berlagak seperti satu parti politik. Tapi hari ini Azam Baki kata dia bukan ahli politik. Memang cukup aneh, bercanggah, pelik kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Azam Baki dan oleh pegawai-pegawai SPRM. Hashim Dan, mengapa Parti PAS tidak menjadi juara dalam kes ini untuk menekan supaya Azam Baki? Dahlah Taqiyuddin sendiri keluar kenyataan mengatakan dah puas hati dengan kenyataan Azam Baki terdahulu, dan kemudian menuding jari ke orang yang menekan Azam Baki ini sebagai orang yang berniat jahat. Nak cerita apa lagi? Dan dalam PAS pun berpecah isu ni. Pemuda PAS keluarkan kenyataan suruh Azam Baki berehat. Kepimpinan PAS cerita lain. Nak cakap apa lagi? Itulah politik negara bercelaru di bawah gerombolan ahli-ahli parlimen, UMNO, PAS dan PPBM ni. Makin bercelaru, makin teruk.
Makin rakyat marah, makin rakyat terseksa. So nak cakap apa lagi? Jangan dituduh orang sedang berniat jahat. Kita nak selamatkan negara. Andai kata kerajaan ini berubah, mungkin orang akan beri peluang. Masalahnya mereka tidak ada kapasiti untuk berubah yang telah terbukti dalam tempoh 2 tahun ni. Baik. So, saya tidak ingin panjangkan sangatlah live saya ni. Jadi, itulah penjelasan saya. Dan sekali lagi, jangan lupa bersama saya esok di YouTube Regi J. Sirik Taudin pukul 10, di mana saya akan bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah untuk membincangkan isu Azam Baki ini. Jadi pastikan selepas ni anda rujuk kepada link-link yang saya sertakan di bahagian tajuk. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.